Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi lagi mengintai-intai ke dalam channel ini. Kali ini kita akan bercerita tentang Betawi, sejarah kota Jakarta yang berdarah. Jakarta hari ini merupakan ibu kota Indonesia yang pesat membangun, tetapi tidak ramai yang tahu ia menyimpan kisah lampaunya dari era penjajahan Belanda dalam bentuk monumen seperti statues. Bagi orang Belanda, Jakarta atau Batavia merupakan simbol kekejaman imperialisme negara mereka yang terus menghantui mereka sehingga ke hari ini. Jadi, bagaimana Batavia ditubuhkan? Ia sebenarnya ada kaitan dengan aktiviti perdagangan rempah ratus yang lumayan pada ketika itu. Pada abad yang ke-16, aktiviti itu dimonopoli oleh Portugal dan mana-mana kuasa Eropah yang mahukan komoditi itu perlulah membayar pada harga yang tinggi. Hal ini tidak disenangi Belanda, lalu mereka merancang mahu merampas monopoli daripada negara yang terletak di semenanjung Iberia itu. Pada 1595, satu rombongan dagang dihantar ke Kepulauan Melayu bagi mendapatkan rempah ratus. Tetapi sebaik tiba, rombongan yang diketuai oleh Cornelis de Houtsman berdepan dengan masalah. Portugal menghasut pemerintah tempatan agar menolak kehadiran mereka. Di Banten, hasrat mereka untuk mendapatkan rempah ratus gagal disebabkan harga yang tinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kerajaan itu. Berang, mereka diperlakukan sebegitu rupa. De Houtsman mengarahkan anak-anak kapal menyerang kapal-kapal dagang yang datang dari Borneo dan Banda. Beliau turut mengarahkan berilan meriam bertubi-tubi ke atas kota berkenaan. Di Madura, De Houtsman mengarahkan salah satu kapal membedil kapal pemerintah tempatan yang mengakibatkan putera dan beberapa orang pembesar kerajaan itu terbunuh. Walaupun ekspedisi berkenaan hampir gagal akibat kepimpinan buruk De Houtsman, ia masih berupaya membawa pulang sejumlah besar rempah ratus termasuklah asam jawa dan lada hitam. Ini membawa kepada penubuhan syarikat pertama di dunia, iaitu Syarikat Hindia Timur Belanda. Tetapi ini bukan bermakna usaha merampas monopoli rempah ratus Portugal itu mudah. Selain bersaing dengan England yang turut mahukan komoditi berkenaan, Belanda juga harus berdepan dengan tentangan sengit kerajaan-kerajaan tempatan. Selepas berurusan dengan Portugal, sudah pasti kerajaan-kerajaan Melayu ketika itu bersikap waspada bila berurusan dengan orang-orang Eropah. Enggan membiarkan usaha mereka dilewatkan oleh kerajaan-kerajaan tempatan, Belanda pun mula bertindak. Pada tahun 1619, selepas mendapat tahu pemerintah Jayakarta membentuk pakatan dengan England, ini mendorong wakil Belanda yang diketuai oleh Jan Pieterszoon Koen melancarkan serangan ke atas kota berkenaan. Walaupun Koen mendapat kebenaran daripada kerajaan Banten untuk merampas kota itu, skala kekejaman Belanda ke atas penduduk tempatan amatlah dahsyat. Mengikut catatan Belanda ketika itu, ratusan penduduk tempatan dibunuh dan diusir dengan Jayakarta dibakar hangus. Selepas usaha menakluk Jayakarta selesai, Koen pada mulanya berharap menamakan penempatan itu sebagai New Horn, sempena tempat kelahirannya. Bagaimanapun, usul tersebut ditolak oleh ahli lembaga pengarah VOC. Sebaliknya, mereka bersetuju menamakan Jayakarta sebagai Batavia ataupun Betawi, sempena nama kaum nenek moyang orang Belanda iaitu Batavi, Jerman. Selepas itu, Betawi mula mengalami transformasi termasuk penambahan kubu pertahanan, terusan-terusan, jalan-jalan dan gudang-gudang. Tetapi Belanda sedar mereka berada di tanah asing dan tidak semua kerajaan tempatan mahu menerima kehadiran mereka. Sesetengah seperti kerajaan Banda lebih rela berdagang dengan England daripada berjual beli dengan pesaing Eropah mereka itu. 2 tahun selepas Jayakarta dibakar hangus oleh pihak Belanda, perkara sama menimpa kerajaan Banda. Tindakan kejam itu dibuat sebagai ingatan kepada mana-mana kerajaan tempatan bahawa padah menanti sekiranya mereka enggan berdagang dengan pihak Belanda. Daripada 10,000 penduduk Banda, hanya 1,000 orang sahaja yang dibenarkan hidup. Kekejaman Belanda tidak berhenti terhadap penduduk tempatan sahaja, tetapi turut dihalakan kepada golongan imigran. Pada tahun 1740, Belanda terlibat dalam pembunuhan beramai-ramai membabitkan orang Cina Indonesia yang mencapai kemerdekaan pada 1945. Kesan kekejaman mereka boleh dilihat sehingga hari ini, terutan di bahagian bandar lama Jakarta. Kawasan itu pada asalnya merupakan pusat bandar semasa Jakarta dikenali sebagai Betawi. Tidak ramai tahu, kolam pancuran air yang berhampiran dengan statues atau Dewan Bandaraya merupakan salah satu tempat penyiksaan pihak Belanda. Di sini, pesalah akan diletakkan dalam air paras peha. Mereka boleh duduk, tetapi risikonya ialah mereka mati lemas jika cuba berbuat demikian.
Distatuis pula, jangan sangka bangunan pentadbiran lama Belanda ini tiada rahsia kepada para pengunjungnya. Di ruang bawah tanah bangunan, terdapat ruang penjara dan penyiasaan untuk tahanan. Antara siasaan yang menanti mereka ialah dipaksa duduk di atas kuda kayu dengan kaki mereka dipasang dengan pemberat. Ramai penduduk tempatan percaya Statuis merupakan kawasan keras yang berhantu, terutamanya di ruang bawah tanahnya. Malah, ia turut menjadi subjek program I Wanna Go In There terbitan National Geographic beberapa tahun yang lepas.